اللهم نعم نعرف بأوامرك ونعرف منك ونعم الملائكة المقربين وخلصنا من الناس وافتح علينا ورحمتك وعلينا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا وحدة قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan firman Allah dan firman-Nya hammazin masya'in binamimin. Ini pada surah Al-Qalam ayat 11. Surah Al-Qalam ayat 11. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala pada surah Al-Qalam ayat 11. Hammazin masya'in binamim. Artinya orang yang sangat sin bukan shin. Orang yang sangat mencelakan. Orang yang sangat mencelakan. Ini makna hammaz. Ini makna hammaz. Yang sangat, yang suka, yang sangat mencelakan, ini mencelakan orang. Orang yang sangat, yang suka mencelakan orang. Orang yang sangat, yang suka mencelakan orang, mencacikan orang. Masya'im binamim maknanya lagi sangat berjalan dengan mengacum-ngacum. Maknanya berjalan tu tak mestilah. Maknanya dia suka mengacum-ngacumkan orang. Maknanya dia usaha usaha dengan cakapan dia di antara manusia atas jalan merosakkan di antara sama-sama manusia. Itu maknanya masya'im binamim, maknanya yang sangat berjalan, mana yang suka berjalan untuk tujuannya nak mengacumkan. Maknanya dia bercakap dengan orang tu, bercakap dengan orang ni, supaya orang tu dengan orang ni tu jadi bergaduh di antara satu sama lain. Itu dimaksud dengan masya'im binamim, maknanya perbuatan dia, perkataan dia tu bercakap dengan orang tu, bercakap dengan orang ni, antara satu orang dengan satu orang lain, supaya orang tu dengan cakapan dia, orang ni dengan cakapan dia, maka suatu hari ruang itu akan jatuh dalam perkelahian, dalam pergaduhan. Itu mana katanya masya'in. Jadi maknanya perbuatan dia, cakapan dia tu tujuannya untuk nak jadi bergaduh di antara dua orang yang, di antara dua orang, artinya dua golongan.
Asalnya dua orang tu atau dua golongan itu tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada apa-apa masalah di antara dua orang tu, tetapi dengan sebab dia lah bercakap dengan orang tu begitu, cakap dengan orang ni begini, dia masukkan orang tu begini, maka menyebabkan dua orang itu akan jadi perpecahan di antara dua orang itu, atau jadi perpecahan di antara dua golongan. Itu dikehendaki dengan masyaim binami. Jadi ayat yang sebelum pada ni, ayat yang ke-10, dia katanya la tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dhalika zanim. Jadi Allah Ta'ala larang kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, la tuti', jangan patuh oleh engkau, jangan dengar oleh engkau, kulla halafin, akan tiap-tiap orang yang suka bersumpah, mahinin, yang hina. Sikit-sikit bercakap bersumpah, sikit-sikit bercakap dia bersumpah. Maka itu jangan ikut, jangan dengar, jangan pakai perkataan dia. Amma zim masya'im binamim, ayat yang kita ada ni, manna'in lil khairi, yang sangat suka menegahkan jalan kebajikan, mu'tadin, yang zalim, asimin, yang deraka. Jadi tengok sebelum ayat sebelumnya, ayat 10, la tuti' kulla halafim mahin. Jadi Allah Ta'ala larang kepada Nabi Muhammad dan kita umat kesemuanya, jangan kita taat, jangan kita patuh, jangan kita dengar, jangan kita peduli, jangan kita herau dengan perkataan orang yang suka bersumpah dan orang yang hamaz, orang yang sangat mencacikan, mencelakan orang, dan orang menjalankan usaha untuk nak jadi perpecahan di antara satu sama lain. Maka kalau kita ada orang cakapnya begitu, seloknya kita jangan dengarlah. Kalau tak boleh, kalau sebolehnya kita larilah, jangan duk dengar. Jangan dengar cakapan dia. Kalau tak dapat, tak boleh lari, maka dengar di telinga saja, jangan masuk dalam hati. Jangan percaya kepada cakapan dia, sebab itu ialah nak meracunkan di antara setengah kepada setengah. Dan firman Allah, am yahsudunan nasa, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ini masalah dengki pula. Artinya, adakah dengki ini, adakah sepatut, istifham ingkar, istifham ingkari. Adakah patut dengki, adakah dengki ni, adakah sepatut dengki mereka itu, ini tuju kepada orang-orang Yahudi. Mereka itu yakni orang-orang Yahudi. Sikit. Ini surah An-Nisa 45. Sekali lagi. Surah An-Nisa 45. 54. Surah An-Nisa 54. Surah An-Nisa 54. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Adakah, yakni adakah patut, adakah sepatut dengki mereka itu? Dengki oleh mereka itu ialah orang-orang Yahudi. Adakah dengki ni, adakah patut dengki mereka itu, orang-orang Yahudi,
akan manusia. Dikandaki manusia di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Tapi ni dia kalau dalam istilah tu dia panggil, dalam istilah ilmu ma'ani, dalam istilah ilmu ma'ani panggil katanya amun uridu bihi al khusus. Maknanya sebut lafaz umum tapi makna yang dikandaknya khusus. Berdengki mereka itu akan manusia, bukan seluruh manusia. Orang Yahudi, dia berdengki akan manusia, dikandaki manusia yang didengki oleh golongan Yahudi itu ialah Nabi Muhammad. Jadi nas, am yahsudun nas, dikandaki nas, manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki itu di mana? Atas barang yang mengkurniakan, atas barang yang mengkurniakan mereka itu manusia. Jadi atas barang yang memberi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad daripada kelebihan. Jadi barang yang mengkurnia oleh Allah kepada mereka itu manusia. Mereka itu rajak pada manusia. Alama atahum hum rajak pada anas. Mereka itu bukan rajak pada atas barang yang mengerniakan mereka itu nas. Maknanya maksud mereka itu Nabi lah. Oleh Allah. Apa dia barang yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad itu daripada kelebihan. Daripada kelebihan. Apa maksud dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad itu ialah jadi Nabi dan banyak isteri. Daripada kelebihan, dimaksud dengan kata kelebihan itu ialah jadi Nabi dan banyak isteri. Jadi orang Yahudi, nak ceritanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia cerita di si merekanya Banu Israel itu lebih baik daripada keturunan manusia yang lain. Manusia yang berketurunan Banu Israel, keturunan maknanya golongan mereka lebih baik daripada golongan manusia yang lain. Tiba-tiba apabila mereka itu lebih baik, maka sepatutnya pada fikiran merekanya sepatutnya Nabi ini turun pada dapat kepada golongan mereka sahajalah. Sebab mereka agak katanya sengka katanya golongan mereka ialah golongan manusia yang paling lebih daripada golongan yang lain, maka kelebihan jadi Nabi itu sepatut dapat kepada mereka. Tetapi pada akhir zaman tu jadi Nabi itu tak dapat kepada mereka, bahkan dapat kepada Nabi Muhammad yang bukan daripada golongan mereka. Maka lalu tu mereka berdengki kepada Nabi Muhammad. Untuk nak supaya berdengki itu macam mana? Dia harap katanya Nabi itu dihapuskan jadi Nabi, dapat kenubuwah, dapat kenabian itu kepada mereka. Itu maknanya berdengki mereka itu. Berdengki mereka itu orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Pada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad ialah jadi Nabi dan banyak isteri. Dia kata, rupa kataan dengki dia kata begini. Sekiranya Muhammad itu Nabi, dia tak peduli kepada perempuan. Sekiranya kalau Muhammad itu betul-betul Nabi, dia kata Muhammad itu kalau betul-betul dia jadi Nabi, dia kalau sungguh dia jadi Nabi, tentu dia tak peduli kepada isteri, kepada perempuan, dia tak kahwin banyak macam sekarang. Itulah. Maka ayat ni walaupun nak cerita orang Yahudi berdengki kepada Nabi Muhammad, tapi yang kita naknya berdengki itulah satu perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa dia yang berdengki itu, maka sifat berdengki itu sifat ahli orang Yahudi. Jadi kita orang Islam tu tak sepatutlah nak ada benda itu, dengki itu.
Kemudian dan firman Allah ini dalam surah Luqman ayat 18. Ini dalam surah Luqman ayat 18. Surah Luqman ayat 18. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Artinya bahwasa Allah Ta'ala itu tiada kasih. Tidak kasih mana tidak memberi rahmat. Tidak kasih tidak memberi rahmat. Tidak kasih ia, ya Allah, akan tiap-tiap orang. Akan tiap-tiap orang yang takabur. Mukhtal. Itu mana orang yang takabur lagi bermegah-megah. Yani bermegah-megah di atas manusia. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia lebih pada orang lain. Dia megah datang orang lain. Orang tu orang yang Allah Ta'ala tidak kasih. Orang ni Allah Ta'ala tidak beri rahmat kepada dia. Orang yang takabur, orang yang bermegah-megah di atas manusia yang lain, rasa dia lebih daripada orang lain, dia terhebat daripada orang lain. Maka itu Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak beri rahmat kepada mereka. Satu ayat lagi. Dan firman-Nya udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Ini masalah orang takabur. Ini pada surah Ghafir ayat 76. Surah Ghafir ayat 76. Ghafir 76. Udkhulul baba jahannama abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Sekali. Artinya masuk oleh kamu. Masuk oleh kamu akan pintu-pintu Jahannam. Suruh ni nak cerita katanya akan didenda di dalam neraka Jahannam. Dia kata suruh masuk ni lebih berat daripada dimasuk. Suruh masuk ni lebih berat daripada kata dimemasukkan. Sebab dimemasuk ni maknanya tarik bawa masuk dalam neraka. Tapi disuruh masuk ni, dengan perkataan disuruh masuk ke dalam neraka Jahannam tu, ni berat daripada tu lagi. Ni sebab guna cakapan dia tu. Masuk oleh kamu masuk oleh kamu, kamu ni tuju kepada dia ayat 70. Bersambung dengan ayat 70 pada kata allazina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulah. Jadi di sini kata masuk oleh kamu, kamu tu ialah orang-orang yang mendustakan dengan kitab dan dengan rasul. Orang yang tak beriman dengan kitab dan tak beriman dengan rasul.
orang yang tak beriman dengan kitab, orang yang tak beriman dengan Rasul, orang yang mendustakan kitab, orang yang mendustakan Rasul. Masuk oleh kamu akan pintu Jahannam. Masuklah ikut pintu Jahannam. Mana masuk oleh kamu kepada Jahannam. Masuk oleh kamu di dalam neraka Jahannam, ikut pintu-pintu Jahannam. Bebas nak masuk neraka Jahannam, masuk mana-mana pintu. Hal keadaan kamu kekal kamu, hal keadaannya kekal kamu di dalamnya dalam Jahannam. Sini tak nak, itu bukan tempat kita lagi ni. Yang kita naknya di sini. Maka sejahat-jahat tempat diam, tempat penginap, tempat kediaman segala orang takabur. Ni maka sejahat-jahatnya ni, maka ia neraka Jahannam. Ni maka Jahannam itu sejahat-jahat tempat diam bagi segala orang yang takabur. Maka sejahat-jahatnya, maka Jahannam itu. Maka Jahannam itu sejahat-jahat tempat diam, tempat kediaman, tempat jadi kediaman bagi orang-orang yang takabur. Maka di sinilah nak yang tempat kita nak cerita katanya orang takabur akan dimasuk ke dalam neraka Jahannam. Orang yang bertakabur akan dimasuk ke dalam neraka Jahannam. Ini pak kita naknya. Walaupun ayat ni udkhulu abwaab jahannam tu itu dak cerita orang-orang yang tak beriman, mendustakan dengan kitab Quran dan tak mendustakan dengan Rasul. Termasuk segala orang kafir lah. Orang kafir yang tak beriman dengan kitab Quran dan tak beriman dengan Rasul. Dikata kepada mereka itu, hendak masuk kamu ke dalam neraka Jahannam, ikut pintu-pintunya. Tetapi yang kita naknya di sini tu bi'samas wal mutakabbirin. Jadi neraka Jahannam itu sejahat-jahat tempat kediaman bagi orang yang bertakabur. Kita boleh faham di situ bahasanya orang yang bertakabur yang mati dengan tidak taubat itu, orang yang berdosa dengan dosa takabur yang apabila dia mati dengan tidak taubat, akan diazab mereka itu, akan dimasuk mereka itu di dalam neraka Jahannam. Itulah maksudnya ceritanya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat dan hari akhir, hari kiamat, siapa beriman ia barang siapa dengan Allah dan beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat. Kenapa? Padahal rukun iman tu banyak kan. Rukun iman tu 6, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, 6 perkara. Tapi pilih sebut 2 ini. Sebab Allah tu memanglah sebagai Tuhan bagi Tuhan bagi segala perkara, tapi sebut beriman dengan hari kiamat, hari akhirat tu hari balasan. Hari kiamat ni hari balasan. Jadi nak bagi siniran kepada bahasanya siapa yang beriman sebetul-betul beriman, sebenar-benar beriman, lebih-lebih lagi itu dia tu beriman dengan hari balasan, dengan akhirat esok ada balasan, maka kalaulah betul-betul dia beriman dengan Allah, kalaulah betul-betul dia beriman dengan hari balasan, dengan hari kiamat yang ada balasan di sana, maka hendaklah berkata ia akan kebajikan. Maka hendaklah berkata ia akan kebajikan. Bercakap tu cakapan yang ada baik. Ada kebaikan bercakap. Atau diam ia. Atau diam ia.
Diam tu mana tak bercakap lah. Jadi maknanya kalaulah orang itu, kalaulah kita ni orang mukmin betul-betul beriman, yang betul-betul beriman, lebih-lebih laginya kita yakin katanya ada balasan di akhirat esok, maka kalau nak bercakap, kalau nak berkata, kalau nak bersuara, mestilah kataan itu ada kebajikan, ada baik. Sekiranya kalau cakapan kita itu dak nak cakap tapi cakapan itu tidak ada kebaikan, tidak ada faedah, maka lebih baiknya diam. Jadi nak ceritanya orang yang beriman, betul-betul beriman tu dia tak bercakap, tak keluar suara daripada mulutnya, tak keluarkan suara, tak keluarkan cakapan daripada mulutnya, melainkan cakapan itu ada faedah, ada kebaikan pada dirinya. Dah. Jadi cakap tu nak cakap benda baik. Sekiranya kalau benda yang tidak ada faedah, tidak ada apa, lebih lagi membawa kepada jadi dosa tu, dia tak bercakap. Dia tak bersuara dengan benda itu. Walaupun tak berdosa sekalipun, tetapi tak masuk dalam kebajikan. Seperti cakapan yang harus. Cakapan yang harus, walaupun tidak ada dosa sekalipun, tetapi dia tak bercakap juga. Jadi maknanya kalau dia nak cakap, mesti cakapan itu ada faedah, ada kebaikan, ada dapat pahala. Kalau tidak, dia tak cakap. Seeloknya orang yang mukmin yang sepenuh duduk begitu. Itulah cara dia. Itulah kedudukannya, itulah cara dia. Kalau benda cakapan mana sia-sia, kalau kita bercakap tak ada hasil faedah apa, artinya lebih-lebih lagi menyebabkan jatuh dari dosa, lebih baiknya dia pantang, tak payah cakap banyak lah. Kerana nak cakapan yang ada faedah. Cakapan yang ada kebajikan, yang ada kebaikan. Kalau tidak, tak bercakap. Tak tahu nak kata apa ni, tak tahu nak kata apa perkataan yang dapat pahala, maka diam. Kalau saja-saja nak bual-bual, tak ada apa kebajikan tu, walaupun tak jatuh dalam dosa dengan perkataan itu, dia tak bercakap. Dia tak bercakap. Itu betul-betul orang yang mukmin. Jadi orang yang beriman, yang sempurna, yang betul-betul beriman, dia tak bercakap banyak. Mana tak bercakap banyak ni dengan mana cakapan yang sia-sia, lebih laginya cakapan yang jadi dosa, dia tak bersentuh, dia tak bercakap. Dia tak bercakap, malaikat ada keuntungan dengan cakapan dia, dia bercakaplah. Walaupun berpanjangan cakap dia ni, walaupun berpanjangan cakapan dia, tapi kalau ada faedah, ada manfaat, ada kebaikan, panjang tak mengapa. Jangan kata ni cakap banyak pula kalau dia mengajar. Tu biasalah. Ni cakap banyak pula, hurai panjang pula kalau dia mengajar. Memanglah kalau ada faedah untuk nak faham, untuk nak jelas, untuk nak untuk nak menakuti, untuk nak menambahkan semangat, nak apa dia, panjang pun tak ada masalah, sebab itu ada kebajikan, ada pahala, ada apa, ada faedah. Panjang tidak ada masalah, banyak pun tak ada masalah. Lagi pulanya macam tasbih pula. Yang katanya jangan bercakap banyak, baiknya diam daripada perkataan yang tidak ada faedah, itu kita kena faham. Eloknya diam, eloknya baiknya tak cakap dengan cakapan yang tidak ada faedah, atau cakapan yang membawa kepada jadi rosak, jadi berdosa, dan jadi menimbulkan kerosakan. Itulah kita pantangnya. Tapi kalau cakapan yang ada faedah, yang ada manfaat, yang jadi kebajikan, itu banyak pun tak mengapa. Bukan itu dapat pahala kita nak banyak. Dan sabda Nabi SAW beberapa kalimah
yang mencabutkan nikmat dan beberapa kalimah yang menarikkan nikmat. Jadi ada di dalam cakapan kita, setengah-setengah cakapan kitanya mencabutkan nikmat, menghilangkan nikmat Allah. Dan ada setengah-setengah perkataannya ialah menarikkan nikmat. Bercakap banyak, nikmat semakin banyak. Jadi maknanya dia hadis ni katanya beberapa daripada kalimah ini, ada beberapa cakapan, beberapa kalimah, jadi cakapan-cakapan. Dengan sebab apabila bercakap dengan benda itu menyebabkan dia tu ditarikkan nikmat. Maknanya menyebabkan kehilangan nikmat. Itu mana mencabutkan nikmat, mana menyebabkan kehilangan nikmat. Nikmat tu dibuang daripada dia dengan sebab dia bercakap. Cakap bohong, cakap mengupat, cakap menipu, itu menghilangkan nikmat. Cakapan yang menghilangkan nikmat daripada diri. Dan beberapa kalimah dan beberapa daripada kalimah ni, beberapa cakapan-cakapan, kataan-kataan yang menarikkan nikmat, yang mendapatkan nikmat, yang menarikkan nikmat masuk ke diri. Menarikkan nikmat, jadi mendapatkan nikmat, menghasilkan nikmat masuk ke diri. Setengah perkataan itu dia menarikkan. Jadi pendek katanya apa dia? Mudah kita nak cakap, katanya setengah-setengah cakapan tu racun. Setengah-setengah cakapan tu penawar. Begitulah. Jadi maknanya setengah pada cakapan tu memberi mudarat kepada diri. Setengah daripada cakapan tu menjadi manfaat kepada diri, berfaedah kepada diri. Jadi bercakapan tu kita kena pilih lah. Kena pilih nak cakap tu, cakap dengan cakapan yang ada kebaikan seperti kata tadi. Betul-betul orang mukmin dia cakap dengan benda baik. Maka dengan sebab cakapan yang orang-orang kita bercakapnya, ada kalanya menyebabkan jadi susah kepada diri, mudarat kepada diri. Setengah pada cakapan tu jadi nikmat, jadi kebaikan untuk diri. Maka dengan sebab perkataan yang keluar daripada mulut kita tu ada dua bagai, maka hati-hatilah. Maka kita mestilah hati-hatikan apabila kita nak bercakap. Dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai huraian bagi hadis yang tadi, yang kata beberapa kalimah tadi. Dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah huraian yang tadi, salah misal bagi yang tadi. Dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang hamba Allah, bahawa seorang hamba Allah senya bertutur ia, bercakap ia, bertutur ia dengan satu kalimah, dengan satu cakapan. Dia bertutur, dia berkata, dia mengucap dengan satu ucapan, dengan satu tuturan, dengan satu kataan, dengan satu kalimah daripada keredaan Allah. Mana cakapan itu menyebabkan dapat redha daripada Allah. Cakapan itu cakapan yang dapat redha daripada Allah. Mana cakapan yang Allah Ta'ala redha. Tak marah. Mana-mana seorang hamba Allah, apabila dia bertutur, dia bercakap, dia berkata dengan satu perkataan, dengan satu kalimah, satu perkataan yang menyebabkan dapat redha daripada Allah. Barang yang mencampakkan ia baginya akan hati. Barang yang mencampakkan, mencampak ia baginya, bagi barang siapa akan hati. Menjampak ia perkataan baginya, bagi seorang akan hati. Jadi maksudnya begini.
barang yang mencampur ia baginya akan hati, itu mana perkataan yang dia cakap yang dapat keredaan Allah itu cakapan yang tidak yang cakapan apa dia? Cakapan yang biasanya hati itu tak peduli sangat kepada benda itu, tak diamati sangat oleh hati. Tetapi cakapan itu diredai oleh Allah. Jadi contohnya kalau kita keluar daripada mulut kitanya satu cakapan, walaupun kita terasa biasa, hati kita terasa biasa dengan perkataan itu. Perkataan itu kita katanya biasalah, benar biasalah. Dalam tilikan hati kita rasanya terbiasa dengan perkataan itu, tapi walaupun biasa di sisi kitanya terasa biasa, tapi perkataan itu diredai oleh Allah Ta'ala. Setengah orang tu dia suka selalu keluar kat mulut dia apabila itu baik. Baik. Kalau begitu baik, dia sebut kalau orang nak berjalan ke mana, selamat. Itu perkataan yang diredai oleh Allah, walaupun benda tu biasa. Kalau kita subhanallah, alhamdulillah, itu memanglah kita rasanya hebat dengan perkataan subhanallah, perkataan la ilaha illallah, perkataan selawat. Tapi perkataan kebajikan yang diredai oleh Allah, walaupun dalam hati kita rasa ringan benda itu sekalipun, tapi balasan dia tu besar. Apabila dia sudah makan nasi masalan, walaupun dia tu selalu kata alhamdulillah, tapi dia kata dengan sebab biasa dia kata tu. Walaupun begitu sekalipun, diangkatkan Allah dengan dia beberapa darajat. Allah Ta'ala dah angkat darajat dia di dalam syurga nanti. Walaupun perkataan yang dia kata tu jadi maknanya tidak rasa hebat sangat dengan perkataan itu, tidak rasa besar sangat dengan perkataan itu sekalipun, tapi perkataan itu perkataan yang diredai oleh Allah. Apabila tengok, contohnya apabila dia tengok gambar, suatu gambar, Masya Allah, dia kata Allahu Akbar. Tengok sikit, alhamdulillah. Tengok sikit, subhanallah, apanya jadi, subhanallah, Masya Allah. Benar-benar begitu tu cakapan yang diredai oleh Allah, walaupun kita rasa biasa dengan perkataan itu. Walaupun tak jadi kebesaran sangat perkataan itu, tapi perkataan yang disetujui oleh Allah, yang diredai oleh Allah, itu pun dah dapat darajat, diangkatkan darajat di akhirat nanti. Allah Ta'ala dah angkat darajat. Apakah kalau kita muamati dengan perkataan zikir kita, perkataan bacaan kita, baca Quran apa dia, lebih lagi lah. Jadi sekurang-kurang pun kita baca, tengok apabila kita nak buat apa-apa satu perkara, nak pakai bismillah, pendek. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju bismillah, nak duduk pun bismillah, nak buat tu bismillah. Bismillah tu pun tak sepenuh, tak sampai ar-rahmanirrahim. Bismillah saja. Tapi perkataan itu perkataan yang diredai oleh Allah. Itu pun dah dapat darajat, dapat diangkatkan darajat. Allah Ta'ala bagi balasan besar dah. Apakah lagi kalau kita duduk bersila, kita menghadap kiblat, kita pegang buah tasbih, kita tenang hati kita, kita berzikir, itu lebih besar lagi lah. Lebih besar lagi lah kita duduk bersila, duduk menghadap kiblat, berwuduk, khusyuk hati kita, tawadhu' hati kita, hadir hati kita bersama Allah. Kita baca la ilaha illallah serta ingat kepada maknanya dengan secara sepenuh. Apakah balasan dia?
Itu serendah-rendah cakapan, tapi cakapan walaupun serendah-rendah sekalipun cakapan yang diredai oleh Allah. Itu dah balasan dia dapat diakadkan darajat dah. Apakah lagi kalau baca Quran, kalau baca berzikir banyak, itu memanglah. Jadi apabila seorang tu bercakap dengan cakapan yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan angkatkan darajat bagi orang tu. Walaupun cakapan itu jadi rasanya tak nak hebat sangat lah kalau nak banding dengan cakapan yang lain. Sekalipun. Dan bahawa seseorang hamba senyap bertutur ia dengan satu kalimah, dengan satu cakapan daripada kemarakaan Allah. Dia cakap gini, Allah Ta'ala marah kepada dia. Dia cakap gini menyebabkan Allah Ta'ala marah kepada dia. Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada rahmat. Tiada mencampur ia baginya akan hatinya. Mana cakapan yang mananya tiada mencampurkan bagi hati, maknanya dia tidak mengamati, jadi cakap lepas-lepas begitu ya. Gugur ia dengan dia dalam jahannam. Tapi perkataan yang menyebabkan jadi kufur lah. Walaupun dia kata tu dia tak merenung, dia tak fikir sekalipun. Kata tu sebab saja nak kata, ada kosak nak kata, tapi walaupun tidak fikir. Kalau setengah tu nak cakap dia fikir. Elok, kedak kata begini, comel, kedak apa nak jadi kalau cakap begini, walaupun dia tak begitu sekalipun, tapi cakapan dia tu cakapan yang dimerkai oleh Allah, maka gugur ia dengan cakapan itu dalam neraka jahanam. Kalau tak bertaubat lah. Kalau tak bertaubat, maka dia akan digugurkan di dalam neraka jahanam. Walaupun cakapan itu tak sampai jadi murtad dengan cakapan itu, tapi dah berdosa. Dah berdosa dengan cakapan itu, menyebabkan dia sekiranya kalau tak taubat tu akan masuk dalam neraka dengan itu cakapan, dengan kesalahan bercakap dengan itu cakapan yang dimurkai oleh Allah. Apa dia? Mengupat, mendusta dan memaki, menamimah, apa semua tu lah. Dan sabda Nabi SAW, terlebih banyak segala dosa anak Adam itu pada lidah. Maknanya dosa manusia yang paling banyaknya dapat daripada perbuatan lidah. Dosa mata, telinga, dosa kaki, dosa sebab perbuatan kaki, dosa yang sebab perbuatan tangan, mata, telinga, itu tak nak banyak sangat. Kalau nak banding. Tapi dosa yang kebanyakan dosa itu berdosa daripada cakapan, itulah banyak orang manusia berdosa. Jadi kalau tengok tu dosa yang banyak manusia berdosa, dosa yang hasil dengan perbuatan lidah. Jadi bercakap. Jadi berdosa dengan cakapan tu lebih banyak daripada berdosa dengan perbuatan yang lain daripada cakapan. Tengok, dia senang nak lakukan. Kalau dengan kaki, dengan tangan tu setengah-setengah perkara tu, tengok, nak berjudi kena pergi tempat berjudi, susah nak berlaku. Nak bercuri kena tempat tak ada orang. Ada tempat dia nak mengupat. Nak berjudi, nak minum arak pun kena buat arak, kena pergi beli arak, kena minum, tak boleh nak zuhir depa. Jadi banyak susah nak buat juga. Lebih baik tapi cakapan berdosa dengan cakapan tu jadi mudah nak jadi. Senang nak jadi. Senang nak jadi sangat. Kalau kita nak banding. Contohnya kalau kita duduk dalam rumah kita masalan. Duduk dalam rumah tak keluar masalan, ada bersama anak isteri. Biasanya tak berdosa dengan mata. Kalau kita duduk dalam rumah tak buka muzik, tak buka apa tu, tak dengar orang mengupak dia apa, biasanya susah nak dengar, nak jadi berdosa dengan sebab telinga kita.
Tapi kalau berdosa dengan lidah ni, di mana tempat saja boleh dilakukan. Boleh mudah saja di mana tempat. Dia tak macam berjudi, tak macam bercuri. Bercuri ni susah dia juga nak bercuri, kena tengok orang nak apa lagi. Kalau mengupat depan orang apa boleh buat. Tu jadi maknanya dosa dengan sebab lidah ni senang dilakukan. Sebab tu jadi persen dia tu banyak daripada dosa-dosa yang lain. Sebab itulah kena jaga sangatlah benda ni. Cakapan kemudiannya, dan sebeda ia ya Nabi SAW bahawasa benar itu menyuk ia kepada kebajikan. Untuk hari ini kita akhir di situ. Dan sebeda ia Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا ونورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك ساتر ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.